Al-Faslul Khamis fi batni wa hifzihi. Pasal yang kelima, bermula pasal yang kelima pada menyatakan kebinasaan perut dan memeliharakan akan dia. Jadi kita masuk dalam bab baru mengenai mesti kita menjaga perut dan perkara-perkara yang boleh membawa kepada binasa disebabkan perut. Bukan masuk perut tu binasa, bukan. Tapi maksudnya ada perkara-perkara yang membawa kepada kebinasaan disebabkan tidak menjaga perut. Jadi kebinasaan itu boleh membawa kepada binasa ibadat seseorang tadi, menyebabkan amal ibadat yang ia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan binasa. Kemudian maka lazim atasmu dengan memeliharakan perut, maka hendaklah kamu menjaga perut kamu. Maka menjaga perut dia dengan arti kata, kalau dari segi zahir kita makan makanan yang tidak membawa pada mudarat. Ala tulku bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu campak diri kamu ke binasa. Ini dari segi zahirnya. Tetapi yang dikehendaki adalah menjaga perut kita daripada memasuki perkara yang haram dan juga perkara yang syubhah. Jadi kalau dimasuki perkara yang haram dan syubhah, akan terhijab hati kita kepada Allah, akan menyebabkan kita ini jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah orang-orang dahulu dia menjaga makan. Apabila ia menjaga makan, maka ilmu itu mudah mereka terima. Dan juga apabila dia menjaga makan, ringan tubuh badannya untuk melakukan amal ibadat. Dan orang yang mudah dimakbulkan doa adalah orang yang menjaga makan. Seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika Nabi mengatakan bahawa suruh berdoa, Nabi suruh berdoa kepada Allah, lalu Sa'ad bin Abi Waqqas minta kepada Allah agar beliau ini termasuk di kalangan orang yang dimakbulkan doa. Lalulah Rasulullah mengatakan, hendaklah kamu menjaga makan kamu. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas tidak makan, tidak masuk sesuatu dalam mulutnya kecuali diyakini benar-benar rezeki itu halal, barulah dimakan. Sehingga ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas doanya sangat makbul. Sehingga kan apa sahaja Nabi dia berdoa, lalulah akan Allah Ta'ala tunjuk serta-merta. Ini terbukti pada ketika ada seorang yang menghina ahli bait, menghina ahli bait dengan arti kata keluarga Rasulullah. Lalulah Sa'ad bin Abi Waqqas melarangnya, jangan kamu menghina keluarga Nabi. Lalulah orang tadi tidak bersetuju dengan Sa'ad, dan juga dia berkata kepada Sa'ad, Sa'ad berkata kepada dia, kalau kamu kata kepada keluarga Nabi, nanti aku berdoa kepada Allah. Lalu dia berkata, berdoalah, kamu bukan Nabi. Berdoalah. Apabila sahaja orang tu kata macam tu, suruh berdoa, lalulah Sa'ad bin Abi Waqqas mengangkat tangan berdoa. Selepas saja mengangkat tangan berdoa kepada Allah, lalulah keluar seekor unta yang tidak tahu daripada mana arah. Tiba-tiba datang satu ekor unta berlari-lari, terus langgar orang tadi, lalu disepak, dipijak-pijak orang tadi, kemudian unta tadi terus lari. Seolah-olah lepas Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, malah terus jadi unta, terus datang unta. Maknanya unta tu terus datang. Tiba-tiba dengar saja ada seekor binatang berlari, lalu dilihatnya adalah seekor unta, pijak orang tadi, lalulah unta tadi lari. Orang tak sempat nak tangkap unta tadi ke, orang pun tengok unta tadi menghilang. Betul-betul lepas daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa. Selepas pada itu orang itu sakit, lama-lama membawa kepada kematian. Bila ditanya orang, itulah kesan daripada doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebab apa Sa'ad bin Abi Waqqas ini doanya sangat makbul? Kerana Nabi pernah pesan kepada dia, kalau kamu ingin menjadi orang yang makbul doanya, maka hendaklah kamu menjaga makan. Maksud menjaga makan ni bukan jaga makan ini kolesterol banyak, ini lemak banyak, bukan yang tu.
Kita duk jaga makan yang tu. Nak makan banyak-banyak tak nak, nanti cepat gemuk. Nak makan tu nanti sakit ini. Bukan yang tu dijaganya. Itu betul juga dijaga. Itu dari segi zahirnya jaga yang itu. Tetapi yang dikhendaki adalah menjaga jangan masuk dalam perut kita perkara yang haram, makanan yang haram, dan juga makanan yang syubhat. Makanan yang syubhat adalah makanan yang tidak pasti halal dan haram. Sehingga kan disebut di dalam hadis, wa man waqa'a fi syubhah waqa'a fil haram. Sesiapa yang jatuh pada perkara syubhah, maka jatuh ia kepada perkara haram. Ulama mengatakan ghalibnya syubhah itu pergi ke haram. Jarang sangat syubhah itu pergi ke halal. Antara syubhah ini halal dan haram. Kita tidak apa pasti lagi. Maka jauhkan diri daripada perkara yang syubhah. Lalu dikata di sini, dikata memeliharakan akan perut, mesti kamu jaga perut kamu. Maka bahawasanya ia terlebih segala anggota membaikkan atas orang yang mujtahid. Kenapa terlebih pada anggota? Terlebih payah sebenarnya nak jaga, walaupun orang itu mujtahid. Mujtahid dengan arti kata orang yang rajin, orang yang bersungguh-sungguh nak jaga. Kadang-kadang walaupun bersungguh-sungguh jaga, kadang-kadang terjatuh juga dia kepada perkara yang syubhah ataupun perkara yang haram. Baik, kalau kita baca sirah ataupun kisah awal manusia dahulu adalah Nabi Adam AS dan juga Nabi Adam AS dan Siti Hawa. Lalulah Allah Ta'ala masukkan Nabi Adam di dalam syurga dan mendapat nikmat yang banyak. Maka nikmat dalam syurga ini tidak dapat digambarkan, hanya disebut di dalam Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya orang yang berita gembira, orang yang beriman dan beramal dengan amalan yang saleh, bagi mereka itu adanya, bagi mereka itu syurga yang mana di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Kullama ruziku minha min samarati rizqa, dan apabila diberi rezeki kepada mereka, yakni diberi makanan di dalam syurga kepada mereka, kullama ruziku minha, apabila diberi rezeki, lalulah mereka mengatakan bahawa min qablu wa utubihi mutasyabiha, kami sudah makan, kami sudah rasa makanan ini. Tetapi wa utubihi mutasyabiha, apabila dia makan saja, dia dapati rasa yang berbeza, sangat-sangat nikmat dan lazat. Jadi duduk dalam syurga, dapat makan nikmat dalam syurga yang tidak dapat digambarkan. Betapa nikmatnya dalam syurga. Lalulah Nabi Adam dan Siti Hawa duduk dalam syurga. Awal-awal kejadian manusia, Allah Ta'ala ciptakan Adam alaihi salam bersama dengan Siti Hawa, duduk di dalam syurga, dapat nikmat makanan yang lazat-lazat, nikmat makanan. Lalulah Allah Ta'ala kata, ala ta'kulu hadhihi syajarah wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu hampir pokok ini. Jadi yang dilarangnya hampir, bermaknanya kalau dilarang hampir, bermakna makan pun tidak boleh. Macam disebut ayat kuat, wala taqrabu zina, jangan kamu hampir zina. Kalau hampir zina pun tak boleh, maka zina pun lagi-lagilah tak boleh. Maka kalau dilarang jangan hampir pokok tadi, maka makan pokok tadi, buah daripada pokok tadi pun tidak boleh. Tetapi oleh kerana fawaswasa lahum syaitan, tetapi syaitan mewaswaskan, ataupun ayat lain fa'azallahum syaitan, maka syaitan pun menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa, maka Nabi Adam akhirnya makan. Jadi makan itu hasil daripada makanlah yang menyebabkan Nabi Adam AS dengan Siti Hawa terkeluar. Fabadat lahuma sawatuhuma, maka dibuang segala pakaian yang duduk dalam syurga. Mana dibuang segala pakaian yang syurga, dengan arti kata dia dalam keadaan tidak lagi menjadi ahli syurga dan tidak ada pakaian-pakaian syurga, dan dia dikeluarkan, dicampakkan di atas muka dunia. Qul nahbitu minha jami'a, Allah Ta'ala kata keluar kamu kedua-duanya tadi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nanti akan datang kepada kamu hidayah aku.
hidayah aku, dan kalau kamu ikut hidayat aku, maka kamu tidak akan susah hati dan berduka cita. Jadi nak beritahu, mula-mula lagi yang menyebabkan Nabi Adam keluar daripada syurga pun kerana perut juga. Dan kerana nafsu makan, akhirnya terkeluar ia di dalam syurga. Sebab itulah seseorang itu, kalau dia mampu menjaga panca indera dia mampu menjaga mata, dia mampu menjaga lidah, dia mampu menjaga telinga, mampu menjaga perut, tangan dan kaki, ahli syurga dia. Maknanya selain dia mampu menjaga hatinya. Jadi nak jaga anggota-anggota itu, kena jaga hati, kerana hati itu raja kepada segala anggota yang lain. Maka bila berjaya menjaga hati, maka dapatlah dia jaga mata, jaga lidah, telinga, dan sebagainya. Maka dia kata di sini, susah nak jaga, walaupun yang terberat nak jaganya mengenai perut ini, walaupun orang itu membaikkan atas orang yang mujtahid, walaupun dia cuba membaikkan, mengelokkan atas orang yang mujtahid ni orang yang rajin bersungguh-sungguh menjaganya. Maknanya rajin bersungguh-sungguh dah jaga makan, jaga ni kadang-kadang boleh terjatuh juga dalam perkara yang dilarang, bimbang makan makanan yang diharamkan oleh Allah. Dan terlebih banyak kelakuan dan pekerjaan, dan terlebih besar mudaratnya. Kalau banyak sangat, maknanya kita mencampakkan diri kita kepada makanan-makanan yang kita tidak ambil kira, ataupun kita ini tidak apa-apa yang kita makan ni kita tidak ambil kira, maka terlebih besarlah mudaratnya, akan membawa besar mudaratnya. Jadi kena ingat, kadang-kadang orang dapat rezeki ini melalui pekerjaan. Jadi bermula daripada pekerjaan itu sudah haram, maka hasilnya sudah haram juga. Ataupun pekerjaan itu halal, dia pekerjaan tu halal, maknanya daripada kerja tu ikut syarat dah betul, tapi makan pula benda haram, maka semuanya itu dikira yang masuk di dalam perut itu perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka sesiapa yang ada di dalam perutnya perkara yang diharamkan oleh Allah, dan ia menjadi darah daging, maka tidak layak ia masuk dalam syurga Allah. Kerana makanan yang haram ini memadamkan cahaya hati. Lalulah ibadat seseorang tadi tidak diterima. Disebut dalam hadis mengenai seorang yang musafir, lalulah sentiasa berdoa kepada Allah, Allahumma ni ya Allah, ya Allah, ya Allah, berdoa. Dan dia berdoa ini dengan makan masa yang lama, sudah lama dia berdoa, tetapi tidak memberi kesan apa-apa. Lalulah sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, bagaimanakah nak dimustajabkan doanya sedangkan makanannya adalah makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga-jaga kita jangan sampai membawa makanan yang diharamkan oleh Allah. Maka besar mudarat, besar, dan bekasnya besar kesannya. Kesan pada apa? Kesan pada ibadat. Pada ibadat. Kerana bahawasanya ia tempat keluar dan juga galian. Galian, dan daripadanya menggerak-gerakkan akan segala pekerjaan. Ini asal tempat galian, tempat dapat hasil. Apa maksud tempat dapat hasil? Maknanya yang menggerakkan pekerjaan. Kalau kita tak makan, tak boleh nak semayang pula, teruk. Nak buat amal ibadat tu. Jadi segala ibadat-ibadat yang lain ini, maknanya dia ada kaitan dengan perut. Maka dengan makanan yang kita masuk ini menggerakkan kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Maka umpama galian, dia kita dapat galian, daripada galian ni macam-macam boleh buat. Hasil daripada galian tadi. Maka dia, ataupun dia kata ini tempat mambak, tempat keluar. Maka tempat keluar apa-apa hasil yang lain, asah dia. Maknanya. Jadi kalau tak makan, tak boleh juga ibadat. Nak ibadat pun tak senang. Maknanya makan. Tapi makan ini juga kadang-kadang dengan sebab makan menguatkan ibadat, dengan sebab makan melemahkan ibadat. Macam orang buka puasa.
Dan kadang-kadang bila berbuka puasa kan makan banyak-banyak. Jadi bila makan banyak-banyak bukan jadi kuat ibadat, jadi lemah. Jadi sembahyang maghrib pun lambat. Kemudian sembahyang isyak, sembahyang tarawih pun jadi mengantuk, letih, lemah. Hasil daripada makan juga. Tapi kalau orang tu makan sedikit, dia menjaga makan, kadang-kadang dia makan yang sedikit itu jadi kuat ibadat. 20 rakaat sembahyang tarawih itu tidak memberi kesan lagi pada dia. Dah kan boleh balik rumah lagi, sambung lagi ibadat-ibadat yang lain. Jadi nak beritahu daripada makan inilah hasil pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kalau tidak makan pun tidak boleh. Kita jadi lemah, nak sembahyang lemah, nak berjalan pun tak gerak, apa lagi nak buat perkara-perkara yang lain. Maka daripada makan inilah menggerak-gerakkan akan segala pekerjaan. Maknanya membawa kepada pekerjaan-pekerjaan yang lain ataupun ibadat yang lain. Daripada kuat, dan dia membawa kepada kuat dan juga doa. Kadang-kadang makan jadi kuat, kadang-kadang makan jadi lemah. Makan pun jadi lemah. Makan kuat, makan jadi kuat ni makan yang sedikit-sedikit sahaja. Jadi ada orang yang dia makan sedikit kenyang, cepat kenyang. Kata guru saya, orang yang berkat ini makan sedikit kenyang. Orang yang kurang berkat ni makan 3 pinggan baru kenyang. Ataupun sudah kenyang tapi dia tambah lagi, makan banyak-banyak. Makan banyak-banyak. Jadi makan banyak-banyak pastikan makanan yang halal. Imam Syafi'i pergi rumah Imam Ahmad. Apabila Imam Ahmad menghidangkan makanan, dia makan banyak-banyak. Lalulah Imam Ahmad jadi hairan dan anak dia pun jadi hairan. Kenapa Imam Syafi'i makan banyak? Sedangkan dia orang yang warak, dia orang yang soleh, dia orang yang selalu ambil berat mengenai sunnah Nabi. Sedangkan Nabi ini dia makan ketika lapar. Dan dia berhenti sebelum kenyang. Kita ini makan ketika lapar, selagi tak kenyang, selagi tu tak berhenti. Dan kita ini orang-orang dahulu makan sikit-sikit. Sikit je makan. Kita sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Tu beza kita. Maknanya. Jadi nak beritahu, Imam Syafi'i makan. Sehinggalah dia makan ni jadi banyak makan. Bila dia makan jadi banyak makan, jadi anak dia hairan. Lalu Imam Syafi'i pun kata, Imam Ahmad tanya pada dia, Imam Syafi'i kata kerana makanan ini disediakan oleh orang yang alim seperti kamu, yakni Imam Ahmad Ibn Hanbal, dan makanan orang-orang yang baik ini, orang-orang yang soleh, banyak berkatnya, banyak barakahnya. Maka bila banyak barakahnya, maka makan banyak-banyaklah berkat. Jadi yang kali kalau orang tanya kenapa makan banyak, nak cari berkat banyak. Berkat banyak. Dan Imam Syafi'i pula kalau dia makan banyak-banyak, lepas dia makan banyak, lepas tu dia tidur. Imam Ahmad kata hairan juga, tidur pula Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidur. Jadi sebenarnya Imam Syafi'i tidak tidur, walaupun dia baring, dia hanya memikirkan masalah agama. Sebab tu saya tak mau tegur orang tidur, sebab dia sedang memikirkan masalah agama. Baik. Kadang-kadang membawa kepada kuat tubuh badan. Kuat kepada ibadat kepada Allah. Makan menyebabkan kuat ibadat, dan makan juga menyebabkan lemah ibadat kepada Allah Ta'ala. Habis makan menjadi orang itu lemah melakukan amal ibadat. Jadi katanya yang menjadi kuat lemah ini diantaranya berkaitan dengan rezeki yang halal sebenarnya. Makanan yang halal, dan jangan makan terlalu banyak, insya-Allah jadi menguatkan amal ibadat kepada Allah. Tapi kalau makan itu lemah, makan itu makanan yang haram, kadang-kadang menyebabkan terhalang ia daripada melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memeliharakan, dan taklah dia kata memelihara dan lia. Lia dan umpamanya. Kenapa lia tu? Lia kan? Dan memeliharakan perut, dan lia dan umpamanya. Jadi sama ada kuat ataupun jadi dhaif, ataupun dia jadi pelihara ibadat ataupun lia ibadat. Sabit makan ni dia jadi kuat, boleh jaga ibadat. Sabit makan jadi lia pula beribadat. Maknanya sabit makan jadi kuat ibadat, sabit makan juga jadi lemah ibadat. Ini sebenarnya ada kaitan dengan makan. Sebab tu saya teringat siapa kata-kata ulama lah. Saya lupa nama tu. Bila kita tak pasti tak berani sebut.
Jadi dia kata yang pertama, orang yang yang dipelihara oleh Allah, yang pertama dia sentiasa menjaga waktu ibadat. Ambil berat tentang waktu ibadat. Maknanya. Yang kedua, dia sentiasa menjaga kawan. Tengok kawan dia. Maknanya kawan siapa? Ni kawan ni boleh menarik dia kepada ibadat. Dia nak berkawan dengan dia. Dan yang ketiga, dia sentiasa menjaga makan. Jaga makan supaya makan dia makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, dia sentiasa menjaga adab ilmu. Ataupun sentiasa beramal dengan ilmu. Maka insya-Allah ini orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang dia pelihara, kadang-kadang dia liar. Beribadah pun jadi malas. Di antaranya lah disebabkan makan. Sebab tu kita kena jaga makan. Tapi kadang-kadang terasa kebenaran yang betul. Contohnya masa saya duduk di pondok dahulu, kita selalu beramal dengan sembahyang sunat duha dan juga tahajud jarang-jarang. Kemudian sebelum tidur kita biasa sembahyang sunat taubat dulu. Dan nak tidur tu mayang dulu, kitab kena baca dulu. Tapi dia ni tak boleh nak buat dia ni. Banyak makan kedah. Dah lepas maya gila memang anak buah tu bertukar, ustaz ikut mai sekali ustaz nak tanya soalan agama duk kedah. Nak tanya gini-gini, kadang nak bincang apa-apa tu ada itu yang jadi masalah. Kadang-kadang kita cuba lari niat dah dalam hati, tak apa, lepas mengajar ni nak duduk rumah dah. Apa nak murid telefon pula, mari ustaz dia nak bincang, nak cakap ni kadang-kadang terasa kesannya, nak bangun malam payah, nak tu terasa akan kesan dia. Tapi kita tidak bolehlah meletakkan makanan di sana haram. Hanya kita memberitahu bahawa memanglah kesan makanan ini ada kesan kepada amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lazimkan olehmu tiba-tiba dengan memeliharakan dengan dia daripada yang haram. Makna kamu mesti jaga makanan kamu daripada makanan yang halal. Jangan sampai makanan yang diharamkan oleh Allah. Kerana ada dalam hadis mengatakan bahawa dia kata sesiapa yang tidak mengambil berat daripada mana yang dia makan, maka Allah Ta'ala tak ambil berat dia tentang ke mana tempat dia pergi. Saya tidak diambil kira menapa ni Allah Ta'ala tidak ambil kira tentang syurga baginya. Allah Ta'ala akan masukkan dia dalam neraka kerana dia tidak mengambil berat tentang makanan. Jadi tidak mestilah kita jaga pelihara perkara yang diharamkan oleh Allah. Di antara orang yang menjaga makanan dia, perut dia supaya tidak masuk perkara haram, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, satu hari dia ada hamba. Hamba dia ini Islam di tangannya. Maknanya masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi hambanya ini satu ketika dahulu kerjanya ada bernujum. Nujum ni dia kira apa tenun nasib. Tenun nasib. Jadi dah keadaan tenun nasib, dia ambil hasil daripada tenun nasib. Tenun nasib. Jadi kita jangan percaya tentang tenun nasib ini. Kita orang yang beriman yakin dengan qada Allah Ta'ala. Jadi dia pun ambil lah. Masa dia tenun nasib, dia letak harga yang mahal, dia letak harga kena upah dia. Kadang ada yang tidak bayar, ada yang bayar. Maka yang dia ketika dia sudah Islam bersama Sayyidina Abu Bakar, lalu orang bayar hasil tenun nasib dia tu. Lalu dia beli susu. Kalau tak silap saya susu kambing. Kalau tak silap saya. Lalu dibelinya susu kambing. Beli susu kambing, dan susu kambing inilah diberi minum kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hasilnya adalah hasil yang diharamkan. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kebetulan dia dahaga, dan kebetulan biasanya kadang-kadang dia tanya dahulu, tapi dia tak tanya hari tu. Lalu dia beri minuman, dia terus minum. Bila dia terus minum, lepas daripada minum baru dia tanya. Bila dia tanya, lalulah hamba dia kata ini adalah daripada hasil daripada tenun nasib ataupun bernujum. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terkejut. Bila saja dia terkejut, lalulah dia menjolok dengan jarinya akan dalam mulut dia, jolok.
sehingga kan memberi mudarat. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada sahabat melihat, aku rasa Sayyidina Abu Bakar boleh membawa kematian cara dia buat jolok tadi. Maknanya bersungguh dia, sungguh akhir kali muntah dia akan susu kambing yang dia minum tadi. Sebab masa tu baru dia minum lagi. Minum. Dia tidak mau, lalulah dia menangis dan dia berdoa kepada Allah dan dia minta ampun kepada Allah. Jangan ada dalam urat-urat di dalam tubuh aku adanya perkara yang diharamkan olehmu ya Allah. Maknanya sekali-kali tidak mau sedikit pun perkara yang diharamkan oleh Allah masuk di dalam perut dia. Kerana orang yang diharamkan oleh Allah ada sesuatu yang masuk dalam perut dia, tidak diterima amal ibadat. Lalu disebut dalam hadis, kalau orang itu dia ini ambil hasil yang baik, ambil hasil yang baik kemudian diberi kepada perkara yang haram, semua amal ibadat dia ditolak. Maka begitu juga kalaulah hasil dia ini hasil yang mendapat ni, kalau hasil yang haram ini dimasukkan dalam mulut dia, maka semuanya akan ditolak amal ibadat dia. Lalu dikatakan contohnya arak, contohnya dalam hadis mengatakan kalau sesiapa minum arak maka tidak diterima 40. Lalu dikatakan minum arak itu sekali minum 40 hari, dan boleh jadi 40 itu 40 minggu, boleh jadi 40 itu 40 bulan. Tidak dinyatakan. Boleh jadi 40 tahun, wallahu alam. Tapi kalau minum sekali minum, lalu sekali minum pun tidak dinyatakan. Boleh jadi sekali tegak, ataupun sekali satu gelas, ataupun sehari itu dia minum sekali. Maknanya 40 tidak diterima. Lalu dikatakan ada yang sekali minum 40 hari, itu ikut pandangan ulama. Tapi yang kita nak nyatakan bahawa sesuatu yang haram masuk dalam tubuh kita, maka amal ibadatnya tidak diterima oleh Allah. Saya ada mendengar satu kisah, tapi saya tidak pastilah akan kebenaran dia. Maknanya hanya bolehlah kita ambil iktibar. Seorang ibu, seorang ibu ini, dia ini ada anak. Jadi anak dia ini pergi bekerja keluar daripada kampung, pergi ke bandar. Bandar tinggalkan kampung, tinggalkan kampung. Dan ibunya ibu yang baik, pergi masjid surau, pergi ke masjid surau, dan dikira orang ahli jemaah masjid ataupun surau lah. Dan hasilnya anak dia selalu bagi hantar tiap-tiap bulan. Hantar tiap-tiap bulan. Jadi bila sampai ibunya sakit, ibunya nazar tetapi tak mati-mati. Sakit. Jadi dalam keadaan mengazab, sehingga kan anak dia balik. Jadi imam di situ, orang-orang lah, imam ke ustaz dah kira lah, yang di situ tu merasa hairan. Dan kalau kita tengok orang ini, makcik ini orang yang baik, pergi masjid surau dan sebagainya, tapi tak keadaan macam apa. Lalu ditanya kepada anaknya, mengenai hasil yang diberi kepada ibunya. Hasil yang diberi pada ibunya. Akhirnya apabila ditanya, memang anak dia ada mengambil hasil yang haram dan diberi tiap-tiap bulan kepada ibunya. Lalulah ustaz ke atau imam ke menasihat dia, marah ke dia, dah beritahu pada dia jangan mengotorkan ibu bapa, ibadat ibu bapa kamu. Katakan, lalulah anak dia menyesal, menangis-nangis, bertaubat kepada Allah. Selepas anak dia bertaubat, lalu ibunya pun meninggal. Itu Allahu alam lah. Ada saya mendengar satu kisah yang ini, tapi walau bagaimanapun kita boleh mengambil iktibar. Maknanya jangan sampai perkara itu perkara yang diharamkan. Sebab itulah kalau seorang suami dia memberi makan kepada anak dan isterinya hasil yang diharamkan oleh Allah, maka dia akan memberi kesan ibadat kepada anak dan isterinya. Sebab tu kena jaga-jaga. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di kalangan kamu secara batil. Secara batil. Bukan hak kita ambil, jangan. Bukan hak kita
Jangan ambil. Kalau bukan hak kita, kita ambil dan sudah kita ketahui itu bukan hak kita, maka gantikanlah, beri balik kepada orang lain. Perhitungan kita di hadapan Allah, jangan kita kira di hadapan mata kita hari ini. Kita kena fikir amal ibadat kita. Hari ini ramai orang yang berfikir tentang nak melakukan ibadat, tetapi tidak memikirkan perkara yang boleh merosakkan amal ibadat. Maka tidak dapat tidak jaga makanan kita, pastikan makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauhkan diri daripada perkara-perkara syubhat. Maka dia kata di sini memelihara dia daripada perkara yang haram, makanan yang haram dan makanan yang syubhat. Syubhat ini yang tidak pasti halal dan haram. Nak kata halal pun mungkin, nak kata haram pun mungkin. Maknanya sebab itu orang-orang yang soleh, kalau didapati orang ini ada pekerjaan yang halal, ada pekerjaan yang haram, ada pekerjaan yang halal, ada pekerjaan yang haram, maka dia biasanya tidak mau makan daripada makanan. Bahkan sebagai contoh, kalau seorang itu berhutang dengan kita, harta kepada RM500 ke RM100 ke RM1000 ke, tak kira lah. Jadi satu hari kita ini nak minta hutang dengan dia sebab kita nak guna duit sebagai contoh. Lalu kita pun pergi jumpa dia, nak minta hutang kita. Kebetulan masa kita pergi jumpa dia, dia tengah main judi. Ni contoh. Lalu kita pun tengok dia main judi rupanya. Maka bila dia main judi, lalulah dia menang hati. Bila dia menang hati, dia tengah kau duit, kita pun minta hutang, dia tak ambil judi ni, dia pakai. Lalu dia dah pakai. Maka di situ kita ragu lagi. Boleh jadi dalam konteks dia pun dia dalam konteks dia tapi fiti yang depan ni tidak. Maka mengikut hukum fiqahnya, maka boleh ambil. Sebab zahir saja, nahnu nahkum bizawahir. Fiqh mengambil kaedah itu, kita menghukum secara zahir. Tetapi dari segi hukum waraknya, kalau orang menjaga betul-betul, dia tak akan ambil. Dia tidak akan ambil kerana bimbang. Boleh jadi hasil ini pun yang ambil dah kocek dia pun, walaupun dia tak masuk tok dah kocek, dia tak masuk lagi tu, tapi dia ambil dah kocek dia pun bagi. Maka kadang-kadang boleh menimbulkan syubhat. Sebab itulah orang-orang soleh dahulu, kalau orang itu ada hasil yang diharamkan saja, dia tidak mau lagi makan hasil daripada orang tadi. Hanya adakah kita kena siasat betul-betul? Tidak wajib kita siasat. Kalau kita siasat betul-betul, tak boleh gerak kita. Nak pergi restoran, pergi tanya tukang masak, lepas tu pergi tanya tokel pula. Banyak payah. Beli ayam di mana? Di Giant. Pergi Giant pula. Pergi tanya orang jual ayam pula. Sembelih kat mana ni? Tak tahu ada tempat tu sembelih. Pergi pula kat tu. Tak makan mana kita? Maknanya. Jadi nak beritahu, walau bagaimana pun cuba cari perkara-perkara ataupun makanan yang halal, jauhkan daripada makanan yang haram dan juga syubhat. Kemudian memeliharakan pula daripada lebih-lebih yang halal. Maknanya disuruh juga Imam Ghazali jaga-jaga walaupun halal, jangan lebih-lebih. Maknanya dia makanan itu halal, apa salahnya makan 3 pinggang halal. Kau pandai saya lah, nak makan 3 pinggang pun hukum dia halal. Maknanya tetapi ia memberi kesan juga kepada ibadat kepada Allah. Kadang-kadang makan yang banyak, makan yang lebih-lebih yang halal itu akan memberi kesan kepada ibadat kita. Tidak salah sebenarnya. Kalau kita ada duit, kita nak makan ikan 3 rasa, 4 rasa contohnya. Lepas tu hak besar pula seorang je makan. Hak besar pula makan banyak-banyak. Itu halal, tidak ada masalah. Tetapi dari segi penjagaan ibadat, dia suruh jaga juga. Jangan makan terlalu berlebih-lebihan. Terlalu berlebih-lebihan. Yang kita nak bahas apa? Nak bahas ni kita nak bahas mengenai ibadat kita. Akan ia memberi kesan kepada ibadat kita. Maka dia kata memelihara juga. Memeliharakan pula daripada lebih-lebih yang halal. Makanan yang halal ni yang lebih-lebih, kita kena jaga juga. Jangan makan makanan yang halal secara berlebih-lebihan. Secara berlebih-lebihan.
jika ada bagimu cita dalam ibadat, maknanya kalau kamu ini ada cita-cita nak buat ibadat bagi Allah Ta'ala. Lepas tu dia kata, orang yang nak pergi kepada Allah ini dia kena mujahadah. Mujahadah nak pergi pada Allah. Maka di antara mujahadah yang pertama, dia kena jauhkan daripada makhluk. Jauh pada makhluk. Apa maksud jauh pada makhluk? Jangan terlalu banyak sangat bergaul, habiskan masa kita dengan kawan-kawan saja sampai kita ada masa beribadat. Jangan. Maknanya lepas tu kena jauhkan diri daripada tu, daripada makhluk. Dengan cara macam mana? Banyakkan berkhalwah. Salah faham, kena banyak berkhalwat. Bukan. Bukan berkhalwat. Dia orang perkataan khalwah ini, yang Nabi duduk bersunyi-sunyian dia dengan Allah Ta'ala, itu bagi khalwah. Maknanya kita duduk bertafakur, berkhalwah, bertafakur, mendekatkan diri dengan Allah. Dan duduk bukan duduk saja, duduk berzikirlah, ingat Allah Ta'ala. Kemudian dia kata kena banyak menjaga lidah. Jaga lidah dan juga menjaga perut kita. Baik, maka dia kata di sini, kalau kamu cita-cita nak buat amal ibadat, kalau betul-betul nak buat ibadat, maka kena mujahadah. Kena mujahadah, yakni melakukan amal ibadat kepada Allah ini kena lawan hawa nafsu, di antaranya hawa nafsu makan. Baik, kita ini disuruh berpuasa. Di antaranya hari Isnin, hari Khamis. Maka saya nak menggalakkan muslimat, maknanya kalau boleh puasalah hari Isnin. Hari Isnin. Kalau tak hari Khamis pun hari Isnin. Kalau boleh Isnin Khamis, itu lebih baik. Lebih baik. Kerana apa? Kerana Isnin ni kita sebagai mengingati kelahiran Nabi, ataupun untuk melahirkan rasa cinta kita kepada Nabi. Maka puasa hari Isnin. Boleh lagi puasa hari Isnin, puasa hari Khamis. Tak boleh puasa Isnin Khamis, puasa 1 bulan 3 hari. Hari putih ataupun hari hitam. Hari tengah-tengah bulan Islam, bukan bulan putih. Bulan Islam 13, 14, 15 ataupun 16, 17, 18. 3 hari sebulan. Kalau tak boleh 3 hari, kalau kata tak, kalau boleh 3 hari sebulan, lebih pada tu 8 hari sebulan Isnin Khamis. Kalau boleh lagi, maka selang sehari. Kalau boleh. Kalau tak boleh belaka, maknanya selang sehari lagi tak boleh. Isnin Khamis lagi tak boleh. Dan juga 3 hari sebulan pun tak boleh. Maka kurangkan makan. Jangan makan banyak-banyak, dan makan apabila kita lapar, dan apabila kita sudah rasa kenyang berhenti. Kalau sebaiknya sebelum kenyang tu berhenti. Kadang-kadang sebelum kenyang berhenti dah, tapi gatah kau ambil sikit. Lama-lama kenyang juga. Maknanya. Maka kena jaga macam tu. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk kita dapat menjaga amal ibadat kita. Maka ada pun yang haram dan juga yang syubhat, maka sesungguhnya lazim akan dikau bicarakan dan menjauhkan daripadanya. Maknanya kita kena memahami betul-betul bicara. Kita bicara, yakni kita kena faham dan kena tahu ini syubhat. Ataupun kita kena ambil berat jugalah, yang ni haram, yang ni halal ni, supaya kita tinggalkan dia. Dan dia kata di sini menjauhkan daripadanya, yakni daripada haram dan syubhat, kerana 3 perkara. Kenapa kita kena jauhkan daripada memakan makanan yang haram dan juga makan makanan yang syubhat? Maka yang pertama, takut daripada api neraka Jahannam, kerana sesiapa yang makan daripada hasil yang diharamkan oleh Allah, maka tempatnya adalah neraka Jahannam. Wal-iyazubillahi min zalik. Sebab tu banyak halangan ibadat. Kita bukan nak jaga lidah saja, kita nak jaga juga perut. Kita bukan nak jaga perut saja, kita nak jaga juga mata. Dan bukan nak jaga mata saja, nak jaga juga telinga. Ini ibadat. Jadi kadang-kadang orang memperbanyakkan ibadat, sembahyang banyak, baca Quran banyak, tapi tak jaga anggota. Imam Ghazali suruh jaga yang ni. Biar tak banyak ibadat apa. Puasa sunat tak banyak. Maknanya
Puasa sunat tak banyak, lepas tu baca Quran pun lagi tak banyak. Tetapi dialah orang yang jaga mata, dialah orang yang jaga lidah, jaga telinga. Maknanya ini orang yang baik. Daripada orang yang banyak ibadat tapi tak mampu jaga lidah, tak mampu jaga telinga, tak mampu menjaga mata. Jadi itu. Maka yang antaranya jaga perut kita. Jangan makan perkara yang membawa kepada dosa. Dan apabila seorang itu makan sahaja perkara haram, dia seolah-olah tempah nama. Tempah nama ke mana? Tempah nama ke neraka. Bila dia makan saja benda haram, cahaya hati yang ingat Allah terpadam. Sebab tu kadang-kadang kita, kenapa payah ingat ke mati? Mari fikir, kenapa payah ingat ke mati? Kenapa kita ni hati kita tak ingat ke akhirat? Ingat ke dunia saja kita ni. Nak mikir macam-macam nak fikir. Nak benda ni, kadang-kadang fikir ke rumah je. Dapur ni kena tukar pesengan. Kalau buat bilik sini ke mana? Ada fikir. Tapi buat bilik, bilik tu comel, kena ada apa siling, lepas tu tak ekor pula. Kepala hot tu dah mikir. Memikirkan tentang akhirat jarang kita ni. Kurang kita fikir. Itu tanda cahaya hati kita malam. Kalau ada sikit-sikit tu malam. Kalau tak ada lasuk tu padam. Maka apakah yang memadamkan cahaya hati? Yang memadamkan cahaya hati di antaranya makanan. Banyak sebenarnya. Tidak jaga lidah pun padam cahaya hati, tapi di antaranya makanan. Maka makanan ini terpadam cahaya hati kita. Tidak takut. Maka orang yang makan benda haram itu, dia tepah dalam api neraka dan dia dikira makan api neraka. Dia bukan makan, tapi dia makan api neraka. Apa maksud makan api neraka? Maknanya sabit dia makan itu boleh menyebabkan dia masuk dalam api neraka. Ada saya dengar satu kaset Ustaz Samsuri Ahmad. Dan cerita dia kata ada seorang chief benda dia suka masak. Chef yang pakai topi tinggi. Dia tukang masak. Jadi dia tukang masak ni, dia tukang masak di hotel yang ada bintang, 4 bintang, 5 bintang. Gilah. Maknanya hotel-hotel. Tukang masak ni. Jadi dia ini diarah oleh ketua. Dia tukang masak ni ada ketua dia. Ketua diarah setiap masakan itu, kau kira masak apa-apa lauk ke, kalau bagian makanan lauk dan juga kek apa-apa, maka hendaklah diletak beberapa titik lika. Lika ni apa? Arah maka dia letakkan beberapa titik sebagai perasa dia. Bila makan jadi sedap. Hanya beberapa titik je, tak banyak sangat. Mana? Tapi ini cerita dia, bukan semua hotel begitu, tidak. Jadi dia ni begitulah keadaan. Satu hari tukang masak tu pergi masuk kuliah. Dengar kuliah. Dia dengar kuliah. Itu Ustaz Samsuri Ahmad ni dia cakap ba'arak. Maka dia sebut dia kata kalau orang tu makan, dia kata jadi darah daging saja, maka segala ibadat tidak diterima. Tak terima satu. Kalau dia ambil hasil daripada ada kaitan benda yang haram, habis kesan kepada anak-anak dia. Boleh jadi isteri pun tak diterima ibadat. Jadi anak dia pun tidak diterima. Jadi dia takut. Lepas daripada kuliah, dia pun jumpa ustaz tadi. Dia pun tanya. Dia kata, saya ni tukang masak. Saya diarak oleh ketua. Bila habis masak, diletakkan beberapa titik arak di dalam masakan. Tak kira lah masakan apa. Sama ada masakan tu kek ke, bubur ke, nasi ke, mana kuah ke, apa-apa, kena letak beberapa titik sebagai untuk menyedapkan makanan tersebut. Lalu ustaz kata tidak boleh, ini perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka kalau kamu buat macam itu, hasil kamu hasil yang diharam.
Dia pun tanya lagi berapa titik je. Tak boleh titik balik. Baru dia tanya amalan dia. Tak, itu tidak kata amalan itu ditolak, tak kata. Hanya dia kata bertaubat pada Allah. Jadi menyebabkan tukang masak tadi jadi susah hati. Bila susah hati, akhirnya dia ambil jalan, dia berhenti kerja. Itu boleh tahan lah. Dia sedar, dia berhenti kerja. Berhenti serta-merta. Ada anak isteri tapi berhenti, tidak mau hasil ni. Lalulah dapat kerja menjadi tukang masak restoran. So biasa tidak ada bintang langsung restoran. Biasanya ada bintang, tak ada bintang. Dia pun jadi tukang masak. Jauhlah hasil pendapatan dia dulu dengan kedai masak. Tukang masak ni jauh lah berbeza. Lalulah lama tu dia jumpa ustaz balik. Ustaz tu balik, dia pun beritahu. Dia kata rasa tenang, hanya rasa bersalah itu ada yang dulu. Rasa tenang. Rasa tenang, hati pun rasa tenang. Tapi dahulu begitu, terasa. Yang pertama dapat piti banyak, tak berkat juga. Habis itu. Yang hari ni kerja tak ada bintang, tetapi duit tak banyak, tapi rasa berkat. Yang dulu rasa gelisah, tak ada tenang, hari ni sudah rasa tenang. Itu masalah. Di dunia tu rasa sudah tidak tenang. Tapi yang bahayanya dekat negeri akhirat, siapa yang makan hasil haram, neraka lah tempat dia. Tidak ada tempat lain lah. Sebab Allah Ta'ala terima ni yang baik-baik. Syurga ni tempat dia adalah tempat yang baik-baik saja. Orang yang makan makanan yang baik boleh masuk syurga. Orang yang bercakap dengan percakapan yang baik boleh masuk syurga. Sebab tu kita kena jaga belaka ni ibadat ni. Kita kena jaga makan, kita kena jaga lidah, jaga belaka. Bukan senang ni. Untuk kita nak kembali kepada Allah Ta'ala. Maka dia kata di sini, maka firman Allah Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Bahwasanya orang-orang yang memakan mereka itu akan harta anak yatim. Jangan makan harta anak yatim. Kalau kita bela anak yatim, alhamdulillah. Nabi kata, orang yang membela anak yatim ini, dia duduk dengan syurga, dengan aku dalam syurga seperti begini. Nabi tunjuk jari gini, menunjukkan rapat. Kalau gini dengan gini jauh, rapat. Orang yang menjaga anak yatim. Tetapi ingat, jangan makan harta anak yatim. Jangan makan harta anak yatim. Dan makan harta anak yatim ini termasuk di kalangan orang yang melakukan dosa besar. Maka dikatakan di sini bahawa orang yang memakan mereka itu akan harta anak yatim, hal keadaannya aniaya, maka dia menzalimi. Dia yang makan harta anak yatim tu, dia dikira orang zalim. Dia kira orang yang zalim pada diri dia sendiri. Makan harta anak yatim, maka sesungguhnya memakan mereka itu di dalam perut mereka itu api neraka. Mereka tidak makan, tetapi mereka makan api neraka. Makan api neraka. Dan lagi dimasukkan akan neraka sa'ir, yakni dimasukkan dalam neraka sa'ir. Banyak neraka, ada neraka jahanam, ada neraka sa'ir. Maka mereka ini orang yang makan harta anak yatim. Lalu disebut dalam hadis lain, Nabi mengatakan bahawa apabila seorang itu, ada satu kaum yang dia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala di negeri akhirat, mulut dia dipenuhi dengan api-api neraka. Lalu sahabat Nabi bertanya kepada mereka, siapakah dia ini ya Rasulullah? Yang Rasulullah cerita, Allah Ta'ala sumbat dalam mulut dia, dan mulut dan perut dia penuh dengan api neraka. Lalu sahabat Nabi tanya, siapakah dia ya Rasulullah? Lalu Rasulullah kata, tidakkah kamu mendengar ayat Al-Quran, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma? Tidakkah kamu mendengar ayat Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang makan harta anak yatim dalam keadaan zalim tadi, mereka itu dia kata innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya mereka makan di dalam api neraka itu, perut mereka adalah api neraka. Jadi dekat negeri akhirat, Allah Ta'ala akan sumbat daripada perut dia, daripada mulut dia, bara-bara api neraka, sehingga penuh di dalam perutnya adalah api neraka. Wal iyazu billahi min zalik, kerana makan harta anak yatim.
Maka yang ada termakan bertaubat pada Allah dan kembalikan balik harta-harta anak yatim. Jadi begitu, orang yang jaga anak yatim ini besar fadilatnya. Tetapi kalau salah termakan harta anak yatim, maka beratlah dosanya. Maka ini satu dalil, bukan saja anak yatim, maka harta yatim ini benda yang diharamkan oleh Allah. Maka banyaklah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, seperti makan rasuah. Yang disebut wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu mengambil harta di kalangan kamu dengan secara batil. Yang disebut dia kata fala tanajasu, jangan kamu membohong orang lain. Man rasyana falaysa minna, siapa yang bohong bukan daripada golongan kami. Kita bohong orang, tujuan kita dapat. Ini banyak orang kena tipu. Kena tipu. Saya teringat seorang ustaz, dia ini nak tolong orang kaya telefon dia. Dia ustaz tolong cari orang fakir miskin, kita akan bantu dia. Ustaz-ustaz ni kalau dengar nak tolong orang fakir miskin, dia semangatlah tolong. Kemudian dia suruh ustaz tu cari bas, cari fakir miskin, naik sebuah bas. Siapa di Kuala Lumpur, nanti dia akan bayar belakang urus. Dia tak ada masa nak balik Terengganu. Dia di Kuala Lumpur, percayalah dengan dia. Makna. Jadi ustaz tu tadi apa? Bincang dengan tokai bas. Bayar kedian dah, tokai bas pula tengok ustaz percayalah. Ni ustaz ni kelebihan situ. Percayalah. Maknanya. Lalu tak apa, bayar kedian. Carilah sebuah bas. Kalau pergi Kuala Lumpur, pergi balik, mungkin kalau makan sehari 2 hari, salur raya 1,000, 2,000 boleh jadi. Ataupun sehari 800, kalau kena 3 hari tak ke 2,000 lebih. Ustaz tu cari juga lah maknanya. Dia pun carilah juga benda apa ni, fakir miskin. Fakir miskin, sukalah tadi sebab ustaz tadi nak tolong. Naik sebuah bas. Siapa di Kuala Lumpur jumpa sungguh orang tadi. Bagi esok bagi cek. Bagi cek ramai-ramai. Suka orang kampung dapat cek. Maknanya. Cara cek, bagilah. Kalau cek tadi katakan 1,000, maka dia kata jangan cek tu nama 1,000 seorang. Tetapi yang boleh 500 saja. Jadi pergi pakai pada seorang yang bukan tukang cek tadi. Bukan cek. Jadi 500. Kenapa 500? 500 lagi? 500 lagi kita nak beri fakir miskin yang lain. Maknanya. Jadi apabila sampai di bank, orang bank naik pelik, mana ni orang-orang ramai-ramai pagi-pagi ni. Maka kutip-kutip cek, rupa-rupanya cek tendang, cek palsu. Bukan cek tendang, cek palsu. Kalau berjaya tukar, saja-saja dia dapat 500 seorang. Dengan cara dia guna orang fakir miskin. Kenapa dia tak tukar sendiri? Kalau dia tukar sendiri kena takak. Maka dia guna orang fakir miskin. Maka bila didapati cek tu palsu, maka dia tu takkan nak tahu ke ramai-ramai ni orang fakir miskin tak tahu benda. Lalu dia dapat tahu. Macam mana dia dapat tahu? Mungkin ada kaki juga dia dalam orang ustaz tadi bawa cepat-cepat pergi kat orang tadi, hilang ke mana. Sekarang ni apa yang berlaku? Tuan bas tokek, ustaz mana duit bas saya? Satu, orang fakir miskin marah ustaz menipu dan sebagainya. Inilah berlaku hari ini. Sebab tu saya tak percaya. Orang kata mari ni ustaz duduk dengan saya, kita akan bagi fakir miskin, ustaz akan dapat ribu, ustaz cari piti. Jangan, saya tak berani benda gitu. Tak ada piti pun tak apa. Maknanya ada orang jumpa kita buat projek ustaz, projek begini je, cerita apa, saya tidak berminat. Ustaz tak tahu, tak kenal, maka tak cinta. Dia kata biarlah kenal pun tambah bercinta. Tak cinta. Macam-macam lah dia buat begini ni, nanti kita bagi macam-macam nama macam-macam, nama hebah ke nama apa-apa boleh lah. Saya tidak berminat. Tujuan tidak berminat, saya tidak mau fikiran saya dok mikir benda gini. Kita nak fikir, nak tarik orang bawa kembali pada Allah dan Rasul, kita nak bawa orang kembali pada tu, kita terpaksa fikir benda-benda gini, malah fikir. Jadi benda-benda hari ni bahaya. Hari ni ramai orang yang tertipu. Habis 20,000, habis 10,000, habis 30,000. Rugi saja. Maka ini satu penipuan.
Maka penipuan yang macam ni dia pun dapat hasil, dia makan makanan itu, makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara menipu. Dan juga dengan riba sebagai contoh. Pinjaman, apa, pinjam, ambil pinjam 1,000 kena bayar 1,500. Itu riba namanya. Lalu kita pun bayarlah 1,500. Bila kita bayar 1,500, yang 500 tadi dia pun ambil, maka ini merupakan riba. Yang dia makan itu pun merupakan dosa dia. Dosa kembali kepada dia jumpa Allah, membawa kepada dosa. Jadi jaga-jagalah nak bagi makanan ke, bagi apa pun hasil-hasil, pastikan hasil itu hasil yang yang dihalalkan oleh Allah. Nabi sebut, dia kata kalau ada apa-apa perkara yang kamu ragu-ragu, yang pertama istafti qalbaka, minta fatwa hati kamu. Ya, kadang benda tu tak molek, hati jadi tak sedap. Kalau ada apa-apa perkara, kalau hati tak sedap, tinggal. Satu. Yang kedua, kalau rasa ragu, orang ni kata halal, ni kata haram, orang ni kata boleh, ni kata tak boleh, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggal perkara yang meragukan kepada perkara yang tidak meragukan. Sabda Nabi SAW, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi, tiap-tiap daging yang haram, maka api neraka lah yang terlebih utama dengan dia. Maknanya mana-mana daging, kalau dalam hadis lain kullu lahmin nabata min haramin, maknanya tiap-tiap daging yang tumbuh daripada hasil yang diharamkan, maka utama dia adalah neraka daripada syurga. Mana keutamaan dia adalah neraka, kerana dia telah memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun kena jaga-jaga, jangan makan perkara yang haram. Ingat, perkara yang haram itu boleh jadi darah daging kita. Maka bila jadi darah daging kita, selagi mana menjadi darah daging kita, boleh menyebabkan kita ini menempah api neraka. Wal iyazubillahi min zalik. Maka jaga makan kita. Imam Nawawi dia jaga makan, sehingga kan dia tidak makan kecuali hasil yang yang hasil daripada ahli keluarga dia. Kalau dia makan sayur, ayah dia tak nak sayur. Mana begitu. Kalau tak ada arah, baru hak luar. Itu pun jaga hati-hati supaya memakan makanan yang halal, tidak dimakankan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun bagaimana pun benda-benda yang haram, walaupun kita tidak tahu bagaimana hukum benda tu haram, kita tidak tahu, kita pergi makan, boleh jadi makanan tadi yang ayam dia tu sembelih tidak sempurna sebagai contoh. Adakah kita itu berdosa? Jadi mengikut ulama fiqh mengatakan, kalau kita makan makanan itu yang kita tidak tahu halal haram, maka kita tengok zahir tidak ada perkara yang membawa kepada haram. Kerana kaedah usul fiqh yang dipegang oleh Al-Imam Syafi'i, setiap perkara itu harus boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maka bila kita nak makan, apa dalil haram? Tidak ada. Jadi kita mau makan, tapi bila kita makan, sebenarnya hakikat tu perkara itu ada perkara yang diharamkan oleh Allah. Kadang-kadang dicampur dengan benda-benda yang haram, contohnya makanan-makanan hari ini. Jadi macam mana? Adakah orang tu kira berdosa ke tidak berdosa? Maka mengikut orang ulama fiqh, dia tidak berdosa kerana dia tidak tahu. Dan kenapa dia tidak siasat? Memang dia tidak diwajibkan siasat. Kalau diwajibkan siasat, memang payah dia nak makan. Kalau betul-betul kita siasat, dari nak makan habis kedai. Kalau betul-betul kita siasat, mungkin banyak yang kita tidak boleh makan. Maknanya, tetapi walau bagaimanapun, dia akan ada kesan dalam hati kita. Dia akan ada kesan malah baca Quran, kesan malah zikir, malah belajar, lepas pada tu ilmu tak masuk, dia akan ada kesan belaka. Dia akan ada kesan. Mana dari segi dosa mungkin dia kira tak berdosa lah sebab tak tahu, tetapi dari segi kesan akan ada kesan. Sehingga kan, kalau tak silap saya, Imam Syafi'i ataupun Imam Nawawi, lupa saya, dia ini pergi makan, satu orang jemputan jamuan, dia orang jemput, maka dia pergi, maka dia makan itu dagingnya adalah daging kambing. Bila dia makan daging kambing, akan terkesan kepada hafalan ilmunya, akan rasa terkesan. Lalulah dia pun pergi siasat, kenapa jadi macam ni? Maka dia tengok daging kambing itu, daging kambing halal, tuan dia tak curi, memang tuan dia punya, memang kambing itu hak tuan dia sembelih hak kambing dia, bukan curi. Tetapi
kambing dia itu pernah makan rumput kawasan orang. Tu je. Maknanya pernah makan rumput kawasan orang, tu saja. Kesan daripada dia makan daging kambing itu menyebabkan hafalan dia lemah. Itu yang berlakunya. Dah kita kau lagi. Maknanya macam-macam maksud. Maka dia kata membawa kepada yang utama dia adalah neraka apabila tumbuh daging daripada perkara yang diharap. Dan yang kedua, bahawasanya memakan haram dan syubhat itu ditolak dan tiada kuasa bagi ibadat. Yang pertama, ibadat ditolak, habis amal-amal ibadat ditolak. Amal-amal ibadat kita ditolak dan tiada kuasa bagi ibadat, lemah nak beribadat pada Allah. Lemah nak beribadat kepada Allah Ta'ala kerana tiada patut bagi khidmat Allah Ta'ala. Tidak patut, tidak layak kita ni nak bersama dengan Allah, nak berkhidmat, nak beribadat kepada Allah. Kerana nak beribadat kepada Allah mesti bersih. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan iktibar kisah Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kepada Sidratul Muntaha. Siapa berjumpa dengan Allah Ta'ala, sebelum berlaku Isra' Mi'raj, apa yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berlaku dadanya dibelah. Dadanya dibelah dan dibuang kotoran yang ada di dalam hatinya yang jadi tempat duduk syaitan ataupun penyakit-penyakit yang kotor, lalu dibersihkan. Dibersih dengan air Zam-Zam, dengan air hikmah dan sebagainya. Dibelah dadanya, dibersihkan, barulah dia berjumpa dengan Allah. Maka simbolik daripada kisah Isra' Mi'raj bermakna sesiapa yang nak berjumpa dengan Allah, maka kena melalui pembedahan, pembersihan hati. Pembersihan hatinya dan pembersihan daripada segala kotoran-kotoran. Maka kalau nak semayang, kena ada air semayang, biar bersih. Zahirnya kita membersihkan anggota wuduk kita, tapi hakikatnya kita membersihkan dosa-dosa. Kerana apa? Kerana anggota wuduk yang kita basuh itu adalah anggota yang buat dosa. Muka banyak dosa, tangan banyak dosa, kepala banyak mikir buat dosa, kaki banyak pergi tempat dosa. Sebab itulah anggota wuduk dibasuh keadaan macam tu. Keadaan tu. Jadi diperlukan bersih. Bermakna siapa yang nak berkhidmat dengan Allah, nak melakukan taat dengan Allah, nak melakukan ibadat dengan Allah, mesti dalam keadaan bersih. Maka kalaulah dia itu kotor, maka tidak layak dia. Sebagaimana boleh tak semayang kalau dalam keadaan tidak ada semayang? Tidak boleh. Orang yang berjunub boleh tak dia semayang dalam keadaan dia belum mandi? Tidak boleh. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala terima yang bersih-bersih, yang baik-baik. Maka tidak layak kita nak menghadap Allah, tidak layak kita datang ke hadirat Allah dalam keadaan kita kotor. Kotor dengan sebab apa? Kotor dengan sebab makanan kita adalah daripada makanan yang diharamkan oleh Allah. Maknanya maka tidak mesti kena jaga makanan, kerana kita nak berkhidmat dengan Allah, nak melakukan ibadat kepada Allah. Dan bila kata memang lemah ibadat pada Allah, lemah ibadat ni yang pertama haram, yang kedua syubhat, yang ketiga makan banyak dah lalu. Tiga perkara. Makanan yang halal, makan banyak dah lalu pun jadi lemah juga amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia kata melainkan orang yang suci, orang yang bersih lagi menyucikan dirinya, dan dia membersihkan dirinya daripada kotoran-kotoran, jaga makan biar bersih-bersih. Kita bersih-bersih ni kita basuh, makanan bersih-bersih, jaga makan biar bersih-bersih. Basuh kok 3-4 kali saya basuh punya air. Maknanya basuh dah itu bersih bagus dah. Tapi ada lagi satu bersih yang dikira oleh Islam, itu adalah bersih dari segi halal dan haramnya. Maka dia kata di sini lagi menyucikan dirinya, orang yang bersih diri dia boleh sampai pada Allah. Kataku, tiadakah, kataku ni Imam Ghazali, tiadakah Allah Ta'ala telah menegar orang yang junub? Tidakkah orang yang junub Allah Ta'ala tegar itu daripada masuk ke dalam rumahnya, rumah Allah? Rumah Allah apa? Masjid. Orang yang berjunub tidak boleh masuk dalam masjid. Dia kata illa abiri sabil. Maknanya kecuali orang yang menyeberang saja itu boleh.
Maknanya. Tapi nak duduk dalam rumah Allah tidak boleh. Dan orang yang berhadas daripada menyentuh kitabnya, dan orang yang berhadas tidak boleh menyentuh Quran. Yakni orang yang tidak ada air semayang. Orang yang tidak ada air semayang tidak boleh sentuh Quran. Kerana Quran ini suci. Maka orang yang tidak suci tidak boleh. Rumah Allah Ta'ala ini suci. Maka orang yang tidak suci tidak boleh masuk dalam rumah Allah Ta'ala. Maknanya. Dan dia kata di sini seperti firman Allah Ta'ala, wala junuban illa abiri sabilin hatta tautasilu. Dan tiada orang junub, dan tidak boleh orang berjunub itu melainkan orang yang lalu jalan. Kenapa tiada orang junub ni? Maknanya orang junub ni tiada boleh masuk dalam masjid kecuali abiri sabil, kecuali melintas sahaja. Maknanya melainkan dia kata lalu jalan melintas saja, hinggalah ia mandi mereka itu, sehinggalah dia mandi. Maknanya lepas dia mandi baru boleh. Kalau dia pergi semayang, dia ambil air semayang, dia bangun tidur, dia ambil air semayang, dia pakai baju, dia pergi masjid, dia nak angkat takbir, dia teringat tak mandi lagi, dia kena keluar. Mesti kena ada contoh. Mesti kena ada contoh. Jadi yang contoh Nabi, kemudian contoh Nabi tidak ada, contoh dia adalah pewaris Nabi. Maka ulama-ulama ini menjadi contoh. Maka ulama ni bawa orang pada Allah. Kalau ulama ni bawa orang pada dunia, jadi dunia belaka. Lepas tu seorang guru saya kata, seorang syekh kata, dia ada ustaz menyesatkan orang ulama, membaikkan orang ulama. Kalau ulama ni dia bawa orang ke syurga, orang ikut dia selamat, masuk syurga insya-Allah. Kalau ulama ni jalan dia ke neraka, kita ikut dia sampai neraka. Kalau ulama ni ikut jalan ke syurga, kita ikut dia sampai syurga. Lalu disebut mengatakan bahawa agama mengikut dengan siapa yang kamu ambil. Sebab itu golongan yang terbaik sahabat. Sebab sahabat Nabi ambil agama dengan siapa? Dengan Nabi. Lepas golongan sahabat Nabi, tabi'in. Sebab apa? Sebab tabi'in ambil agama dengan sahabat. Sahabat pula tabi'in ambil dengan tabi'in. Maka demikianlah kita. Maka kita kena cari pewaris Muhammadiyah untuk kita mengambil agama padanya. Maka dia kata di sini mesti dalam keadaan orang yang suci. Orang yang suci barulah boleh bolehlah nak masuk masjid, bolehlah nak pegang Al-Quran. Baru boleh. Dan kalau rumah Allah pun kena suci, nak menghadap Allah lebih-lebih lagi lah dalam keadaan suci. Jadi nak menghadap Allah dalam keadaan suci, hendaklah suci zahir dan batin. Zahir suci dia apa? Zahir suci, pakaian mesti bersuci. Pakaian mesti suci, tempat ibadat mesti suci, tubuh badan mesti suci. Ini zahir. Batin mesti suci, hati mesti suci. Sembahyang ini biar ikhlas kepada Allah, hati mesti menghadap kepada Allah Ta'ala, dan juga mesti dalam keadaan tidak ada melakukan perkara yang diharamkan dan tidak ada mengambil benda-benda yang haram. Tidak ada ambil makanan yang diharamkan. Kalau tidak sampai ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Maka dia kata di sini, katanya hanya boleh melintas saja. Dan firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun, tiada menyentuh akan dia, akan Quran tadi, melainkan orang yang suci. Orang yang suci, orang yang ada air semayang boleh sentuh Quran. Orang yang tidak ada air semayang tidak boleh menyentuh Quran kecuali darurat sahaja. Kenapa? Kerana Quran itu suci. Kalau Quran itu suci, maka hadirat Allah maha suci dia. Maknanya lebih-lebih lagi Allah Ta'ala maha suci. Kalau nak sentuh Quran pun kena bersih, maka nak menghadap Allah pun kena bersih. Maknanya nak masuk masjid pun kena bersih, masuk masjid. Maka nak berjumpa Allah pun kena bersih. Maka kalau berjumpa Allah tidak bersih, ada makanan yang diharamkan oleh Allah, maka amal ibadat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal iyazu billahi min zalik. Itu kena. Sebab itu kita kalau buat amal ibadat, lemah ibadat, kita kena fikir diri kita. Apa benda yang aku ada rasa masalah aku ni? Kau aku tak jaga lidah kau. Kau aku tak jaga mata lagi. Aku tidak jaga apa-apa. Mesti kena di sini suci daripada hadas, serta bahawasanya orang junub dan hadas pekerjaan yang harus. Junub dan hadas ini perkara yang harus. Maknanya maka betapa
betapa ni maknanya lebih-lebih lagi lah orang iaitu terkelam maknanya bergelumang di dalam lewat maknanya kotor-kotor. Kotor-kotor ni yang salah faham. Kotor-kotor ni dosa lah. Maknanya bergelumang dengan dosa-dosa haram dan juga najis. Suhtin dan juga syubhah. Suhtin ni kotor lah, benda najis dan juga syubhah, benda-benda yang syubhah. Manakala mendoa dan menyeru kepada khidmat Allah, tiba-tiba berdoa kemudian beribadat kepada Allah Ta'ala, tubuh ni penuh dengan kotoran. Kotoran apa? Kotoran dosa. Macam mana kita nak menghadap Allah, kotor kita diri kita. Dosa kita di hadapan Allah Ta'ala banyak. Maknanya sebab tu rasa ni maknanya sangat-sangat malu kita dengan Allah, terasa sangat-sangat tidak layak kita dengan Allah Ta'ala. Macam mana kita nak rasa kita baik? Kita ni tak fikir tu. Bila kita tak fikir tu, kita rasa sudah baik kita, sudah bersih hatinya. Sudah bersih hatinya. Ada orang tu tak pernah sabar, dia kata cukup dah ustaz, sudah bersih hati ustaz. Maknanya dia mana tahu bersih. Kita tahu siapa diri kita. Maknanya jadi tidak boleh kita jangan cepat kita rasa diri kita sudah baik. Banyak lagi kita menghadap Allah Ta'ala, banyak kotor kita dengan makanan, dengan perkataan, dengan penglihatan. Allah, banyaknya kotor kita. Dengan lalai kita, cukup dah kita lupa Allah tu dah kotor dah, dosa dah kita lupa Allah. Maknanya lupa pada Allah Ta'ala. Maka dia kata di sini, macam manalah kamu ni nak menghadap Allah, kamu berdoa dengan Allah, kamu menyeru kepada Allah, kamu beribadat kepada Allah, nak hampir dekat dengan Allah dalam keadaan kotor. Nak berkhidmat dengan Allah Ta'ala, Rabbil Alamin, Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam, yang mulia sebutannya, ya Allah Ta'ala maha mulia dan maha suci. Maha suci, sekali-kali tiada ada yang demikian itu selama-lamanya. Allah Ta'ala tak akan terima buat selama-lamanya amal ibadat yang dicemari dengan kotoran dosa-dosa. Kena bertaubat kita. Sebab itu taubat ni kena tiap-tiap hari. Istighfar tu kena banyak-banyak. Maka beruntunglah siapa yang hadir dalam majlis Syekh Rahimuddin malam baru ini. Kerana Syekh Rahimuddin telah mengijazahkan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ni ibu istighfar yang besar. Fadilatnya, sekali dia istighfar, Sayyidul Istighfar, gugur dosa-dosa. Kalau dia istighfar dengan sebaik-baiknya. Maknanya tu kita ini jangan sibuk mencari ilmu saja, sibuk juga amalan. Dan jangan sibuk beramal saja, sibuk juga menjaga amalan. Kena jaga amalan. Kita nak buat dosa, kalau ikut hati memang nak buat dosa kita. Kalau ikut hati, orang kata kita nak kata ke orang? Nanya orang fitnah kita nak fitnah ke orang, tetapi kita duk fikir dosa macam mana. Aku ni duk sayang ke ibadat. Maknanya kita duk fikir gitu. Maka dah cukuplah dosa-dosa kita tanggung nak buat depan. Bawa. Kita jangan tambah-tambah lagi. Jangan tambah-tambah lagi. Maka kena fikir perkara-perkara yang macam tu. Maka banyakkan istighfar, banyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari belaka dok malam tu. Ramai tak mari. Tu kita saya suruh mari. Suruh mari ulama-ulama mari. Kita cari orang-orang yang ada cahaya. Duduk dengan saya ni malak, apa yang ada cahaya. Maknanya maka yang dapat itu beristighfar, insya-Allah akan rasa kesannya. Maknanya. Jadi masa mari sini saya berbual dengan dia, dia bagi buku dia. Saya tengok belakang. Dia kata, "Syekh, saya minta dengan Syekh, saya minta boleh tak bagi saya duk istighfar kepada jemaah saya." Tolong bagi saya duk istighfar kepada jemaah saya biar mereka itu dapat amalkan dia. Dia berat-berat je sebenarnya. Tambah jawab apa, insya-Allah. Malam tu dia tak bagi tau. Habis dia tutup gitu je. Saya ambil mic, saya bisik ke dia. Saya kata Syekh nak bagi saya duk tu, saya duk istighfar. Tahu dia terlupa. Dia pun bagi balik. Dia bagi. Jadi siapa yang dapat itu maka bolehlah diamalkannya untuk membersihkan hati kita, dan hanya sekadar amalan itu pun tak cukup kalau kita tak jaga. Tak apalah makan haram pun istighfar banyak-banyak. Jangan buat macam tu. Makan haram pun istighfar banyak-banyak dah boleh.
Atau kena jaga betul-betul kena jaga betul-betul agar kita menjadi orang yang taat kepada Allah Taala, dan Allah Taala terima orang yang bersungguh-sungguh ikhlas kepada Allah. Dan kata Yahya ibnu Mu'az al-Razi rahimahullah taala, bermula taat itu bendaharaan di dalam bendaharaan Allah Taala. Demo nak pembendaharaan Allah kena taat. Nak pembendaharaan Allah, nak syurga ke, nak apa-apa Allah Taala beri kelebihan, kena taat. Dan anak kuncinya pembendaharaan. Pembendaharaan anak kuncinya adalah doa. Inilah kena doa. Nak apa-apa yang ada pada Allah. Jangan sibuk dengan makhluk. Makhluk tak kaya sebenarnya. Makhluk tak kaya. Ia berasa kaya. Ia dah kaya pun. Maknanya makhluk tidak ada apa-apa. Kaya tak kaya. Ilmu tak ada. Tak ada ilmu. Dia berasa dia alim. Dia tak alim. Dia tidak alim. Dia berasa saja dia kaya. Dia tidak kaya. Dia berasa dia garah. Dia ada pangkat. Dia tak ada apa. Yang ada Allah. Bergantunglah kamu dengan Allah. Bergantung dengan Allah. Sebab tu dia punya ibunya adalah berdoa. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan giginya makanan halal. Anak kuncinya, dan giginya adalah makanan yang halal. Maka apabila tiada ada anak kuncinya yang ada giginya. Anak kunci ada gigi biasanya. Gigi tu. Maka tiada terbuka. Anak kunci cakap batang sekarang gitu je, bulat gitu, dia ada dia punya gigi dia. Ada hak biasanya gigi-gigi dia tu. Tapi kalau lah tidak ada gigi, tak ada terbuka. Maknanya tak ada gigi nak kunyah ke mana? Maknanya jadi tak ada terbuka. Maka tiada terbuka pintu khazanahnya. Tak terbuka pintu khazanahnya. Lagi doa makanan halal. Kalau dema jaga makanan halal, dema tengok doa, insya-Allah makbul. Makbul doa kita. Betapa sampai kepada barang yang di dalamnya daripada taat, maka macam mana nak sampai? Tidak sampai kalau kita tidak boleh buat taat kepada Allah Ta'ala, kerana taat ini ada kaitan dengan makanan. Kalau dia memakan makanan haram, tak sampai taat. Tak sampai taat. Kalau makanan tadi, makanan yang diharamkan oleh Allah. Jadi itulah yang kita nak bawa hari ini. Jagalah anggota kita. Saya tidak gaduh amalan banyak. Kita tidak gaduh amalan banyak. Kita ni lemah ibadat lah. Kalau fikir saya lah banyak ibadat yang ditinggalkan. Maya sunat tak mampu. Bosa sunat tak mampu. Tak mampu. Jadi nak beritahu, yang paling penting hari ini kita jagalah amalan kita tu jangan sampai rosak. Jadi kita nak jaga mata, nak jaga lidah, telinga, perut, kaki dan sebagainya. Tak terjaga kita sebenarnya. Ikhlaslah. Kata rasa tak terjaga. Nak jaga mata lah, cakap lain. Nak jaga mata tak jaga mata. Nak jaga lidah lagi tak terjaga. Tapi kita hanya banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala terima amal ibadat kita. Dan jagalah perut, jangan makan benda haram dan juga syubhat. Nanti terhalang kita untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Wallahu alam. Kita sambung akan datang pula.